Baik, kesempatan ini pertama saya ingin maklumkan bahawa kami baru saja pulang daripada Institut Integriti Malaysia dengan satu lawatan kerja Dewan Pemuda PAS Malaysia ke sana, dan insya-Allah kami merancang untuk melaksanakan satu kerjasama program antara Dewan Pemuda PAS Malaysia dengan IIM dalam usaha untuk mempertingkatkan nilai integriti di kalangan pemimpin-pemimpin politik muda PAS, khususnya daripada Dewan Pemuda. Dan insya-Allah beberapa perkara yang kita akan laksanakan termasuklah kita akan memastikan adanya ikrar tertentu untuk peningkatan nilai integriti terutama kepada kepimpinan Dewan Pemuda PAS Malaysia, kemudian calon-calon pemuda dan juga seluruh anggota pemuda supaya menepati standard piawaian integriti nasional Malaysia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau saudara mengikuti perkembangan yang berkait dengan isu Erika Badu tempoh hari yang bermula dengan laporan daripada akhbar The Star, maka kami Dewan Pemuda PAS Malaysia telah memutuskan untuk mengadakan satu kunjungan dan juga lawatan kerja ke pihak Star bagi berbincang dan juga untuk menyampaikan beberapa perkara berkait dengan sikap dan juga pendirian kami dalam isu ini, dan juga berkait juga dengan isu-isu lain yang sering menjadi nilai kontroversi dalam negara kita. Dan kita akan hantar surat permohonan tersebut pada hari ini, dan kita letakkan tarikh pada 12 hari bulan Mac jam 3 petang untuk pertemuan kita dengan pihak akhbar Star. Kemudian yang ketiga ialah satu daripada kontroversi yang timbul mutakhir ini ialah ucapan yang berbahagia Tun Dr. Mahathir berkait dengan isu hudud di UNIMAS beberapa tempoh yang lalu, di mana kenyataan yang berbahagia Tun agak kontroversi sehingga menafikan hukuman hudud itu wujud dalam Al-Quranil Karim, di mana beliau telah membuat kenyataan bahawa ini adalah ciptaan ahli fiqh. Untuk mengambil langkah yang berkesan dalam perkara ini, Dewan Pemuda ingin bersemuka sendiri dengan yang berbahagia Tun Dr. Mahathir, dan hari ini juga kami akan hantar surat untuk pertemuan ataupun appointment pertemuan dengan yang berbahagia Tun, dan kita telah cadangkan tarikh iaitu pada 12 Mac jam 11 pagi. Jam 11 pagi di pejabat yang berbahagia Tun lah, kita akan ke sana dan kita akan menanti jawapan daripada beliau selepas daripada ini. Tarikh cadangan kita ialah pada 12 Mac jam 11 pagi. Itu perkara yang ketiga, sebab kita mahu menyelesaikan perkara ini tidak secara berdepan. Kita nak nyatakan pendirian dan pandangan kita, nasihat kita, cadangan kita, dan kita juga mahu mendapat respon balas daripada yang berbahagia Tun, apakah benar Tun bermaksud demikian, kenyataan sebagaimana yang disiarkan dalam banyak blog, YouTube dan seumpamanya. Jadi di situ kita akan bersemuka dan kita akan dapat penjelasan yang lebih jelas. Kita tidak mahu berlaku sebarang spekulasi ataupun sebarang kata-kata daripada belakang tanpa mendapat perkara yang jelas betul duduknya isu yang timbul ini. Baik, kemudian perkara yang terakhir, yang keempat yang saya nak sebut pada petang ini sempena sidang media yang kita adakan,
ialah berkait dengan perkembangan terkini daripada pihak UMNO dan Barisan Nasional melalui Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang telah turun ke beberapa negeri mutakhir ini dalam roadshow ataupun jelajahnya ke negeri-negeri. Yang menarik ialah setiap kali beliau pergi ke negeri-negeri tersebut, beliau akan memohon maaf kepada rakyat atas kesilapan silam Barisan Nasional, lalu memberi aku janji bahawa UMNO akan memperbaiki kesilapan lalu untuk mendepani pilihan raya umum yang ke-13. Saya melihat perkembangan ini agak menarik kerana biasanya UMNO yang dilihat terlalu gah dan angkuh di puncak kuasa selama ini tiba-tiba menjelajah ke seluruh negara dan memohon maaf kepada rakyat di atas kesilapan yang lalu. Ini satu perkembangan yang agak menarik. Biasanya apabila ada orang minta maaf, dia terhenti di atas 2 poin. Yang pertama ialah dia memang buat kesilapan sungguh, lalu dia minta maaf. Jadi kalau itu benar, maka benarlah selama ini PAS ataupun Pakatan Rakyat yang menganggap bahawa UMNO dan Barisan Nasional salah dan tidak betul dalam mengurus mentadbir negara kita sejak sekian lama. Selama ini mereka menganggap apa yang keluar daripada PAS adalah fitnah dan tohmahan semata-mata. Tidak benar. Tetapi apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mohon maaf, dan mohon maaf itu berulang kali, dia boleh pilih untuk menggunakan televisyen bagi memohon maaf sekali saja kepada seluruh rakyat. Tetapi apabila maaf itu dibuat berulang kali dalam roadshow ke tiap negeri, maka ini rakyat akan berfikir apa sebenarnya yang telah terjadi kepada UMNO dan Barisan Nasional. Maka saya lihat kalau dia benar salah, mohon maaf itu adalah kerana salah. Yang pertama, kalau benar dia salah, artinya benarlah apa yang telah kita perjuangkan selama ini. Maka rakyat sewajarnya menimbang bahawa tidak sekadar selesai dengan mohon maaf. Apabila benar kesalahan yang berlaku seperti kesalahan mengambil hak rakyat, royalti minyak umpamanya, rakyat Kelantan, rakyat Terengganu yang menderita, yang sengsara kerana hak mereka diambil. Kemudian begitu juga dengan pampasan mangsa ISA sebagai contoh. Dan juga bagaimana UMNO dan Barisan Nasional telah merampas kerajaan negeri Perak secara tidak demokratik, yang mana Pakatan Rakyat telah diberikan mandat dalam pilihan raya yang lalu, tetapi UMNO dan Barisan Nasional telah merampasnya dengan cara yang tidak demokratik. Jadi insiden-insiden seperti ini yang kita anggap sebagai pengambilan hak rakyat, ianya tidak terhenti setakat, boleh terhenti setakat mohon maaf. Mohon maaf, dan sebagai seorang Muslim kita boleh memberi maaf di atas permohonan maaf yang diminta, tetapi mestilah diiringi dengan mengembalikan semula hak rakyat. Maaf kemudian mengembalikan hak rakyat. Saya ambil satu analogi seperti kita, motor kita dicuri oleh seseorang umpamanya. Kemudian dia datang minta maaf dengan kita. Ya, kita bersedia untuk memberi maaf atas sifat kita sebagai seorang pemaaf ataupun Muslim yang baik. Tetapi motor yang dicuri itu mestilah dipulangkan. Dia tak boleh maaf kemudian motor kita hilang begitu saja. Nanti lepas ni dia ambil asro kita pula, lepas tu datang minta maaf pula. Lepas tu dia datang ambil peti sejuk kita, lepas tu dia minta maaf pula. Jadi habis kita nanti tinggal dinding dengan tiang rumah kita. Jadi maaf mesti diiringi dengan memulangkan kembali hak yang telah diambil. Itu yang saya analogikan dalam senario politik yang ada pada dalam negara kita. Itu yang pertama. Yang kedua, orang minta maaf ni juga tak semestinya dia salah. Kemungkinan dia tidak salah tapi dia minta maaf. Kalau masuk dalam kategori ni, mengikut bidalan orang-orang tua dulu, dia kata ni buang tabiat. Biasanya orang minta maaf ni, dia pergi jumpa orang tu minta maaf, jumpa ni minta maaf, jumpa ni minta maaf tu dah buang tabiat tu. Jadi saya jangka mungkinlah UMNO dan Barisan Nasional mengambil langkah, setiap negeri dia turun, dia minta maaf dengan rakyat, setiap roadshow dia bertemu dengan rakyat, dia minta maaf, dalam keadaan dia boleh memilih televisyen untuk sekali saja dia minta maaf kepada rakyat, seolah-olah seperti dia telah mengetahui bahawa pilihan yang akan datang adalah pilihan yang sukar untuk mereka menang. Meeting dengan Tun Mahathir itu, pandangan from
penyiasatnya apa yang kita nak present kepada Tuan Mahathir? Yang pertama, bagi pihak kita, kita nak nyatakan bahawa yang pertama dulu kita nak dapatkan penjelasan apa sebenarnya kenyataan Tun. Apa sebenarnya kenyataan Tun. Dan apa maksud di sebalik kenyataan itu. Apa motifnya, apa tujuannya. Kemudian yang kedua, daripada situlah baru kita dialog. Dan kita akan nyatakan pandangan kita. Pandangan kita standard lah berkait dengan hukum hudud ni. Sejak dulu sikap kita begitulah. Setakat yang dia lakukan setakat ni, Ustaz, kenyataan yang Tun seperti yang disiarkan akhbar tu, kita belum dapat maklum balas direct pada beliau. Ini baru kita nak jumpa. Yang kita dapat tu daripada media. Jadi so kita tak nak nanti buat satu kesimpulan yang salah. Kita nak dengar sendiri. Sebab apabila saya jawab dulu dalam satu warkah terbuka yang saya hantar, bahawa kenyataan beliau bahawa dalam Al-Quran tidak ada hukum hudud, itu adalah tidak benar. Tetapi ada beberapa pihak yang cuba menafsirkan kenyataan Tun tu kononnya bukan itu yang dimaksudkan. Mungkin Tun bermaksud pada termanya ataupun pada istilahnya dan seumpama. Jadi itu yang saya nak satu penjelasan yang tepat, kerana kita tidak mahu membuat satu kenyataan berasaskan spekulasi lah.